Baik, terus bersama dengan kami seperti mana yang diwawarkan tadi, tetamu kita sudah bersedia lama menunggu untuk kita nak dapatkan tetamu ini, dan hari ini topik kita pastinya menjurus kepada situasi politik semasa, dan semalam telah pun kita saksikan satu pengumuman yang sangat penting untuk negara. Jadi kita umumkan juga kehadiran bersama dengan kita pada hari ini Dr. Syed Agil Syed Alsagoff, merupakan Ketua Pusat Komunikasi dan Industri Media Kreatif Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Doktor, ini bukan kali pertama kita bersembang di set ni, Doktor. Ya. Kedua, 3 minggu kebelakangan ini secara konsisten kita soroti perkembangan dari apa yang telah berlaku, dan sebaik saja diumumkan secara rasmi semalam pandangan peribadi Doktor lah tentang pilihan barisan yang telah pun diumumkan semalam. Ya. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya dalam SPM. Dan sebenarnya kita telah mendapat satu khabar gembira ya berkaitan dengan pembentukan kabinet baru, dan seperti yang kita bincangkan sebelum-sebelum ini mengatakan bahawa kita perlukan satu kabinet baru yang boleh mencapai satu aspirasi rakyat untuk memenuhi aspirasi rakyat, dan inilah yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin, membentuk satu kabinet yang saya sifatkan sebagai satu kabinet yang kuat, yang berkaliber, kerana ia merupakan hasil daripada penglibatan tokoh-tokoh politik yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang pengurusan dan juga pentadbiran. Dan kalau kita perhatikan, ia adalah merupakan satu kabinet yang melambangkan satu perpaduan dalam gabungan parti yang yang telah ditubuhkan, dan ini merupakan satu petanda bahawa Malaysia akan bergerak menjadi satu negara yang maju di bawah kabinet yang baru dibentuk ini. Dan kalau kita perhatikan pula dalam kabinet itu, kita dapati ada beberapa keistimewaan ataupun keunikan. Yang pertamanya ialah tidak mewujudkan timbalan Perdana Menteri. Ini bagus bagi pada pandangan saya. Ia merupakan satu pendekatan yang terbaik buat masa ini, disebabkan oleh satu integrasi politik dalam gabungan parti politik sekarang yang membentuk satu kerajaan. Dan kita dapati bahawa jawatan tersebut boleh dialihkan dengan disandang oleh 4 menteri kanan yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam. Jadi kalau kita perhatikan bahawa 4 menteri kanan ini mempunyai portfolio yang sangat besar untuk menentukan hala tuju ekonomi dan juga sosial dan politik di negara kita. Dan dia keempat-empat menteri kanan ini akan mendukung sepenuhnya Perdana Menteri untuk membentuk ataupun melaksanakan polisi kerajaan dalam masa yang terdekat. Dan kita boleh katakan bahawa 4 menteri kanan ini adalah orang yang berpengalaman dalam portfolio masing-masing. Doktor sebut tentang 4 menteri kanan dan tiada timbalan Perdana Menteri, itu yang ramai juga yang menjadi tanda tanya ramai pihak. Tetapi 4 ini masih ada portfolio masing-masing, dan kebiasaannya kita ada. Sekiranya PM tidak ada, the next person of reference is DPM. Dalam suasana begini, apakah accountability itu dikurangkan dan apa impaknya secara jangka panjang? Bagi saya, kalau kita tengok pengamatan kita dari segi sistem politik di negara kita, sebenarnya jawatan Perdana Menteri itu adalah satu jawatan yang paling penting, dan kemudian diikuti dengan Menteri Kanan. Dan kalau kita ada timbalan Perdana Menteri, ia boleh membantu Perdana Menteri melaksanakan kerja-kerja dan sebagainya. Tapi Tan Sri Muhyiddin telah menggunakan satu pendekatan baru dengan meletakkan keempat-empat menteri kanan ini untuk memegang portfolio dan tanggungjawab yang lebih besar dan lebih dinamik. Memandangkan sekarang ni kita menghadapi masalah dari segi ekonomi, dan kemudian kita dapati pula dengan penyakit coronavirus, dan kemudian ia menjejaskan sektor pelancongan di negara kita. Jadi perkara-perkara ini harus diambil kira dalam menentukan satu kerajaan yang
boleh mengatasi masalah-masalah sama ada datangnya daripada dalam negeri ataupun daripada luar negara. Ya, jadi keempat-empat dia mempunyai satu accountability yang pada saya tinggi dan dia adalah lambang harapan aspirasi rakyat terhadap kerajaan yang baru ini. Dan ia sekaligus akan membantu meringankan tugas Perdana Menteri yang saya fikir memang terlalu banyak untuk menentukan dari segi polisi, menentukan dari segi hala tuju negara dalam masa yang singkat. Ya, dan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 berlangsung nanti. Jadi dengan tempoh masa yang sedemikian inilah peranan yang harus dibawakan oleh keempat-empat Menteri Kanan yang sudah pasti mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran. Dan kita juga sebenarnya dalam kabinet baru ni kita diperlihatkan ada kemasukan seorang tokoh politik, seorang tokoh korporat dan seorang tokoh agama. Ya, jadi Tengku Zafrul misalnya telah diambil untuk menjadi menteri yang berkaitan dengan kewangan dan kemudian dia mempunyai satu pengalaman yang luas 24 tahun dalam bidang perbaikan dan saya percaya bahawa Tengku Zafrul boleh melaksanakan kerja dengan baik untuk mencari jalan bagaimana kita nak meningkatkan ekonomi kita. Sekarang ni kita juga menghadapi satu lagi isu iaitu penurunan petrol dunia dan sebanyak 30% saja. Jadi ini merupakan satu bebanan sebenarnya akan memberikan satu implikasi negatif kepada ekonomi kita buat masa panjang. Membawa masuk tokoh korporat ini bukan pertama kali dijalankan. Tan Sri Idris Jallah juga pernah membarisi jemaah kabinet. Tan Sri Wahid Omar juga pernah. Apakah ini barangkali perlu diperluaskan lagi memandangkan mereka ada perspektif baru dalam pengurusan suatu organisasi yang besar? Ya, saya percaya bahawa kemasukan seorang tokoh korporat itu tidak mencukupi dan saya fikir bahawa Perdana Menteri harus mencari jalan bagaimana kita boleh melibatkan lebih banyak cendekiawan dan juga tokoh-tokoh korporat untuk sama-sama bantu melaksanakan polisi-polisi dalam kerajaan baru ini. Begitu juga dengan Datuk Seri Zulkifli adalah seorang tokoh ulama dan bekas mufti wilayah persekutuan yang dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertugas berkaitan dengan hal ehwal agama. Ini merupakan satu pendekatan yang efektif dan saya merasakan bahawa ini adalah satu cara bagaimana kita nak mempertahankan fahaman sunnah ahli sunnah wal jamaah dalam Malaysia ini dan satu lagi ialah memperkuatkan lagi polisi-polisi yang berkaitan dengan agama Islam untuk umat Islam di negara kita. Tadi doktor dah menyebut tentang perpaduan. Kalau kita lihat dalam kabinet kali ini diwujudkan Kementerian Perpaduan Negara. Di mana perkara ini sangat kritikal sebenarnya melihat kepada situasi semasa ada perkara-perkara yang memerlukan garis panduan yang tetap mengenai perkara ini. Jadi bagaimana doktor melihat? Sebagaimana yang saya pernah menyatakan sebelum ini, saya kata masalah negara kita sekarang ini banyak bergantung kepada integriti dan kemudian perpaduan dalam kalangan rakyat kita dan saya percaya bahawa kerajaan pada masa sekarang sedang memikirkan bagaimanakah pendekatan yang terbaik untuk menyatupadukan rakyat kita dan kabinet pada yang dibentuk semalam adalah satu kabinet yang melambangkan satu perpaduan iaitu ada gabungan antara ataupun integrasi antara Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Kita ada menteri daripada MCA dan juga MIC. Begitu juga dengan menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan satu integrasi nasional yang boleh memberikan impak dari segi menyuburkan perpaduan
semangat perpaduan dalam negara kita. Terutamanya dari segi patriotisme, kita kena mengambil kira tentang amalan patriotisme dan juga peningkatan penyuburan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat kita. Ini saya rasa mungkin menjadi satu tugas utama kepada Kementerian Perpaduan Nasional ini. Sabah dan Sarawak juga mendapat tempat apabila diwujudkan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengkhususkan kepada hal ehwal di Sabah Sarawak. Bagaimana situasi ini? Saya merasakan itu suatu pendekatan yang seharusnya memberikan satu impak besar terhadap perjanjian antara Malaysia, pembentukan Malaysia 1963, dan kita dapati bahawa Tan Sri Muhyiddin juga semalam telah mengatakan bahawa ini merupakan satu tugas pertama beliau untuk memastikan bahawa Sabah dan Sarawak ini mempunyai kemudahan yang yang mempunyai taraf yang sama dengan Semenanjung, dan kemudian kita tengok dari segi sosioekonomi rakyat di Sabah dan Sarawak harus dipertingkatkan dan sebagainya. Sekarang ni kita dapati dalam kabinet baru ini kita ada 4 menteri daripada Sarawak dan juga 2 daripada Sabah. Itu menunjukkan bahawa satu kesungguhan kerajaan untuk membangunkan sosioekonomi, sosiopolitik di kedua-dua buah negeri tersebut. Doktor, kami percaya pemilihan seseorang itu ke dalam barisan kabinet seharusnya berasaskan merit dan bukan setakat default ataupun mengikut kuota. Sebab anda perempuan, anda kena masuk. Tapi barangkali penglibatan lebih banyak menteri wanita ini perlu dilihat sekali lagi. Tapi sebelum doktor jawab soalan tersebut ataupun beri komen tentang pandangan tersebut, kita ingin bersama Mohan terlebih dahulu. Mohan kini sedang bersedia di Parlimen untuk memberikan gambaran kerana ada senator yang akan mengangkat sumpah setelah dilantik semalam dalam barisan Jemaah Menteri bersama dengan Mohan di Dewan Negara. Baik, terima kasih Zaliha dan Margaret di studio. 6 senator akan mengangkat sumpah di Dewan Negara hari ini susulan pelantikan mereka dalam kabinet baru yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata majlis angkat sumpah tersebut adalah selaras dengan peruntukan 4/3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Dan untuk pengetahuan anda, majlis angkat sumpah tersebut akan berlangsung pada jam 10 pagi ini di Dewan Negara di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran. 6 senator itu ialah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang dilantik sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, serta Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Menteri Kewangan, dan seterusnya Pengurusi Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Parti Pribumi Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, serta Esko MCA Melaka Datuk Lim Ban Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dan turut mengangkat sumpah pada hari ini ialah Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Mah Hang Son, Timbalan Menteri Pendidikan 1, dan Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional BN yang juga Setiausaha Politik Presiden UMNO iaitu Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad sebagai Timbalan Menteri Alam Sekitar. Pelantikan ini telah pun mendapat perkenaan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perenggan B Fasal 1 Perkara 45 Perlembagaan Persekutuan. Dan kesemua 6 ahli Dewan Negara ini selepas mengangkat sumpah sebagai senator akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada sekitar jam 3 petang di Putrajaya bagi mengangkat sumpah sebagai menteri dan juga timbalan menteri, dan ia akan dibawakan secara langsung di TV1. Baik, dan selain itu juga kita boleh melihat bahawa pelantikan mereka sebagai ahli Dewan Negara akan berkuat kuasa bagi penggal ini. Dan ini merupakan antara laporan saya boleh kongsikan bersama anda. Kembali bersama Zaliha dan Margaret di studio. Silakan. Terima kasih Mohan. Di studio kita masih lagi berbincang dengan Dr. Syed Agil Alsagoff. Doktor, sebelum kita berikan lintas langsung tadi kepada Mohan, persoalan yang kami bawakan di sini adalah jumlah calon wanita ataupun jumlah wanita yang membarisi jemaah kabinet kali ini. Apakah dari segi pilihan limited pool itu pun sebenarnya menyebabkan tidak ramai, tidak setinggi penyertaan yang kita harapkan? Ya, kalau kita perhatikan dalam kabinet baru ini, kalau kita bandingkan dengan kabinet lama di bawah Tun Dr. Mahathir, kita dapati bahawa wanita belum dapat
diberikan satu tanggungjawab yang besar. Kalau di bawah Tun Mahathir dulu, Dr. Wan Azizah menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tengok sebagai Menteri Kanan pun tidak ada golongan wanita, dan kemudian kita ada beberapa jadi menteri, iaitu 4 tak salahnya, yang menjadi menteri dan juga beberapa daripada timbalan menteri. Kita kemudian sebenarnya kembali balik kepada perkembangan yang sebelum ini terjadi kepada bilangan wanita ni dalam kabinet, bermaksud bahawa tidak ada satu kemajuan dalam yang saya nampak dalam kabinet ini yang mencerminkan bahawa wanita harus diberikan satu tanggungjawab yang lebih besar untuk memegang tampuk pemerintahan negara. Barangkali disebabkan oleh ketiadaan wanita untuk menjadi presiden parti. Misalnya Dr. Sri Wan Azizah merupakan penasihat kepada PKR, ya. Jadi kita tidak ada pemimpin, tetapi kita ada timbalan ketua wanita UMNO yang merupakan timbalan Presiden UMNO, iaitu Datuk Noraini. Jadi yang lain kita belum nampak, tapi pada pandangan saya mungkin ini adalah satu peringkat yang pertama yang harus kita lihat dari segi penglibatan wanita dalam kabinet. Dan saya harapkan untuk mungkin selepas ini pada peringkat yang kedua, fasa yang kedua, kita akan melihat lebih ramai lagi pemimpin wanita dilantik ke menerajui kementerian, terutamanya kementerian-kementerian yang kanan, kementerian yang senior, yang penting. Jadi ini menunjukkan bahawa kita telah memenuhi bukan kota, tapi kita telah dari segi statistik pun kita dapati bahawa hampir sama bilangan wanita dengan lelaki di negara kita, dan mereka telah memegang banyak jawatan-jawatan penting, jawatan-jawatan profesional di negara kita, dan mereka harus diberikan lebih banyak ruang untuk menerajui kementerian-kementerian dan juga terbabit lebih aktif dalam kabinet. Integriti juga menjadi perkara yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan jamaah menteri kali ini, ya, dengan tapisan SPRM dan juga PDRM. Jadi bagaimana Dr. melihat situasi ini dan memastikan mereka yang membarisi jemaah menteri ini adalah mereka yang berkaliber dan ada ketelusan dalam menjalankan tugas ya. Ini. Seperti mana yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam, mengatakan bahawa kabinet ini adalah satu kabinet suci, iaitu telah disaring oleh SPRM dan juga polis, dan ini membayangkan bahawa barisan kabinet itu adalah barisan anggota kabinet itu adalah kabinet yang bersih daripada jenayah rasuah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dari segi penyelewengan dan sebagainya. Dan saya harap perkara ini dapat diperkemaskinikan kembali, kemudian bangunkan supaya ia menjadi satu sistem yang boleh kita gunakan pada masa akan datang, hari ini dan juga akan datang, untuk kita memastikan bahawa kabinet negara kita bersih daripada penyelewengan kuasa ataupun rasuah, ya, ataupun jenayah dan sebagainya. Ini saya memberikan pujian kepada Tan Sri Muhyiddin kerana telah berjaya menyenaraikan anggota kabinet yang bersih, telus dan berintegriti. Inilah yang merupakan unsur-unsur yang boleh mendirikan satu kerajaan yang dinamik dan akan diyakini oleh rakyat pada masa hari ini dan juga yang akan datang. Terutamanya menjelang pilihan raya yang ke-15, kita perlukan satu kerajaan yang benar-benar boleh menyelesaikan masalah negara dan juga memenuhi aspirasi rakyat. Ini yang sangat penting. Kita ada manifesto, dan manifesto itu harus dilunaskan dengan cara yang baik, cari jalan penyelesaian untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan sebagainya, terutama dalam sosioekonomi sekarang, sosiopolitik sekarang, perpaduan, dan kemudian kita tengok dari segi beberapa bidang yang terjejas berkaitan dengan coronavirus dan sebagainya. Perkara-perkara inilah yang menjadi satu masalah kepada negara, bukan saja kepada negara tetapi kepada rakyat. Dan begitu juga dengan
taraf hidup, masalah taraf hidup dalam kalangan rakyat, pengangguran, kadar pengangguran yang makin bertambah dan sebagainya. Ini harus dibendung, harus dilaksanakan oleh kerajaan menerusi polisi-polisi yang lebih efektif. Tapi saya mencadangkan supaya kita jangan terus menukar semua polisi-polisi yang sedia ada, tetapi kita menambah baik polisi yang sedia ada supaya dia ada satu kelestarian dari segi polisi di negara kita. Jadi kalau kita terus tukar dari satu polisi kepada satu polisi yang lain tanpa mengambil kira tentang beberapa faktor, jadi ia akan mendatangkan masalah kepada rakyat, negara dan juga bidang-bidang yang berkaitan. Isu legasi dan juga kelestarian juga akan kita bincangkan selepas ini. Track record juga kita ingin minta pandangan Prof. Kita ingin dengarkan apa kata rakyat Malaysia tentang pemilihan barisan baru ini. Kita bersyukurlah hingga ini Malaysia kita ni masih aman. Dengan harapanlah saya juga sebagai rakyat Malaysia mendoakanlah dengan kepimpinan yang baru ini menjadikan satu tunjang yang terbaik demi memakmurkan dan terus menjadikan Malaysia di level yang lebih maju, top of level, di samping dengan kepimpinan yang berhormat Tan Sri Perdana Menteri kita. Menteri yang dilantik ini adalah seorang menteri yang berkaliber, yang pandai, yang telah dikemaskini oleh jemaah menteri atau Perdana Menteri, bahawa beliaulah yang akan membawa mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan, iaitu berhubung dengan coronavirus ni. Banyak isu berkait sebenarnya dalam soalan ini. Tidak ada yang konvensional sebenarnya, Doktor, dari segi bagaimana transisi peralihan kepimpinan itu dan bagaimana isu semasa memberi kesan kepada situasi sekarang. Kita ingin cakap tentang track record ataupun bagaimana prestasi menteri-menteri sebelum ini dan menunjukkan bagaimana sekiranya mereka menjalankan tugas baik terlebih dahulu. Mereka dibawa balik ke dalam barisan kabinet. Menteri Kejaraya misalnya. Ini bukan pertama kali beliau mengepalai kementerian tersebut. Bagaimana Doktor boleh bagi sarankan kepada semua yang pernah menjadi menteri ataupun bakal menjadi menteri, apa sahaja kepimpinan, sekiranya track record anda baik, masih ada tempat dalam barisan kabinet? Sebenarnya satu lagi keunikan betul dalam pembentukan kabinet baru ini adalah dari segi pengambil alihan ataupun kemasukan kembali menteri-menteri ke portfolio asal mereka, seperti Dr. Fadilah menjadi Menteri Kejaraya, kemudian Datuk Mustafa Muhammad dan beberapa menteri lain yang berkaitan dengan yang pernah memegang portfolio yang sama satu ketika dahulu. Ia memberikan bukan maksud satu bias kepada menteri berkenaan untuk diletakkan pada portfolio asal, tetapi ia adalah merupakan satu kemahiran dan juga satu keteguhan dari segi pentadbiran yang dimiliki oleh menteri-menteri berkenaan. Kejayaan menteri itu mengendalikan kementerian-kementerian tersebut harus diambil kira untuk menentukan bahawa ini adalah satu barisan kabinet yang mempunyai satu ruhnya, iaitu memajukan negara, menjadikan negara ke tapuk negara maju dan bukan berasaskan kepada politicking semata-mata. Jadi saya percaya bahawa hal seumpama ini, amalan-amalan seumpama ini boleh kita teruskan pada masa akan datang. Kita harus memastikan bahawa kabinet kita ini dihuni oleh orang-orang yang boleh buat kerja. Seperti juga Tun Mahathir pun pernah mengatakan bahawa dia mahukan orang yang boleh buat kerja untuk melaksanakan aspirasi negara. Ini yang telah ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin melantik menteri-menteri yang pernah memegang portfolio lama ke dalam kabinet baru. Baik. Doktor, kita nak melihat seketika, kita nak tinjau keadaan cuaca politik kita dah okey. Kita nak tengok apa agaknya ramalan untuk hari ini. Kita akan bersama dengan rakan penyampai di Map Malaysia untuk seketika. Silakan. Baik, terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Doktor, kalau diamati juga dengan pemilihan barisan kabinet semalam, MOE ataupun Kementerian Pendidikan juga
Kementerian Pengajian Tinggi itu diasingkan. Dari pihak akademia, pandangan doktor bagaimana? Ya, saya pernah menyarankan sebelum dulu ini mengatakan bahawa perlu ada pengasingan antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, sebab Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi mempunyai kelainan fokus dan juga strategi, dan kita dapati bahawa Tan Sri Muhyiddin pun ada menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan amat penting dan dijadikan sebagai satu kementerian kanan sebab ia merupakan satu kesinambungan pendidikan daripada bangku sekolah sampailah ke sekolah menengah dan juga kemudiannya disambung oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sudah pasti fokus untuk dua-dua kementerian ini berbeza, dan tapi hala tujuannya tetap sama, itu untuk membangun dan memartabatkan pendidikan di negara kita. Dan sebagai akademia, saya memang menyambut baiklah tentang pengasingan kedua-dua kementerian ini, dan saya berharap bahawa sudah sampai masanya kementerian akan memfokuskan tentang bidang-bidang yang boleh dicapai, dan kita Malaysia akan menjadi satu hub pendidikan di rantau Asia, dan kita boleh menghasilkan lebih banyak lagi graduan-graduan yang mempunyai kemahiran insaniah dan juga kemahiran akademik yang tinggi, dan ini memberikan satu impak terhadap bidang pendidikan di negara kita. Bukan saja kita nak memartabatkan pendidikan peringkat nasional, tapi yang paling penting ialah mengantarabangsakan pendidikan kita, membawa masuk lebih ramai lagi pelajar-pelajar daripada luar negara untuk menuntut di negara kita. Yang ini yang boleh dipikul oleh Kementerian Pengajian Tinggi misalnya. Biasa student kita berebut-berebut nak pergi keluar. Jadi barangkali perlu kita reversekan proses tersebut. Cuma semalam kalau kita lihat dalam 31 portfolio yang digariskan dalam Jemaah Menteri, ada komposisi yang berbeza yang menjawat jawatan di setiap kementerian itu. Bagaimana doktor melihat kedudukan mereka di kementerian-kementerian ini pada masa yang sama dengan pecahan kaum dan sebagainya ataupun parti. Jadi komposisi ini bacaan doktor bagaimana? Ya, saya melihat komposisi yang dalam kabinet baru ini adalah satu komposisi yang menyeluruh, holistik. Maksudnya mengambil kira tentang rakyat berputra, bukan berputra, kemudian kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita mengharapkan mungkin pada masa yang akan datang mungkin ada 2-3 lagi menteri untuk mewakili kaum Cina dan kaum India, kerana mereka pun banyak terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesional. Dan begitu juga dengan kalau kita tengok ada kementerian baru yang diwujudkan sebagai Kementerian Alam Sekitar. Kemudian kita juga Kementerian Perbandaran Nasional itu menunjukkan bahawa satu pendekatan kerajaan untuk memastikan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal seumpama ini dapat diselesaikan dengan lebih baik, lebih berkesan. Bukan satu pembaziran apabila kita mewujudkan satu kementerian-kementerian seumpama ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan nak memfokuskan bidang-bidang banyak pendekatan-pendekatan, strategi-strategi untuk melaksanakan polisi yang lebih baik, dan mungkin pada masa yang akan datang kementerian ini akan portfolio ini akan masuk dalam kementerian yang lain selepas selesainya satu isu. Jadi buat masa ini memang inilah pendekatan yang nak dibawakan oleh kabinet Tan Sri Muhyiddin. Ramai yang juga menyuarakan KJ sepatutnya pergi ke KBS seperti menyambung legasi, tapi barangkali masyarakat perlu tahu beliau perlu memberikan yang baru pula kepada kementerian yang akan diketuainya. Ya, betul. Saya percaya bahawa Khairy Jamaluddin harus meningkat juga, harus bertukar pada kementerian lain dan sebagainya, merasa kedudukan baru dan ini merupakan satu pembangunan karier beliau sebagai seorang menteri, dan juga kita dapati bahawa menteri yang bertanggungjawab tentang hal ehwal belia dan sukan ini adalah orang yang berpengalaman. Sebelum ni pernah menjadi Rizal Malikan Datuk Rizal Malikan pernah menjadi timbalan menteri luar. Jadi dengan
dengan pengalaman dia akan menyebabkan dia boleh mentadbir Kementerian KBS tu dengan lebih baik, lebih cekap. Ya. Cuma apabila kita melihat gabungan, kalau dulu kebanyakan daripada mereka yang berisi kabinet ini, contohnya PAS, tidak pernah langsung terlibat dalam kabinet. Kali ini mereka diberi tempat, malah ada yang mengepalai menjadi menteri di kementerian-kementerian tertentu. Jadi bagaimana doktor melihat mereka ini nanti akan berkhidmat dalam posisi yang berbeza? Kalau dulu mereka di blok pembangkang, kini kita ingin menyaksikan warna-warninya di parlimen nanti akan bersidang pada bulan Mei. Kedudukan yang sudah berubah. Ya, saya percaya bahawa ini yang kata keunikan daripada kabinet baru Tan Sri Muhyiddin, iaitu kita meletakkan pemimpin-pemimpin yang dulunya bagi pembangkang, sekarang ni kita masuk sama-sama bekerja dalam satu kerajaan, dan yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional, dan kemudian kita dapati timbalan Presiden PAS dilantik menjadi menteri dan mengetuai kementerian baru, dan ini menunjukkan bahawa satu pendedahan yang nak kita berikan kepada PAS daripada dulu menjadi pembangkang, sekarang menjadi kerajaan, dan saya percaya bahawa PAS boleh sama-sama memberikan sumbangan, menyokong persepaduan dalam kabinet baru ini. Dan yang seperti saya katakan bahawa PAS juga mempunyai banyak golongan-golongan profesional yang boleh kita ketengahkan. Dan mereka telah banyak memimpin peringkat negeri dan sebagainya. Apa salahnya dalam kabinet kali ini mereka juga memasuki satu kabinet dan mewarnai sistem politik di negara kita. Ya. Doktor, paling tidak juga tidak dapat dielakkan iaitu faktor tentang pemimpin muda yang dibawa masuk ke dalam pentadbiran negara. Kalau sebelum ini banyak juga kita lihat menteri-menteri yang berusia muda, dan bagaimana Doktor lihat taburan pada kali ini, sebab kebanyakannya juga masih berada dalam senior yang berpengalaman, dan golongan yang muda itu juga tidak sebegitu banyak berbanding dengan senior-senior mereka yang masuk ke dalam barisan kabinet. Ya, saya merasakan bahawa sebenarnya amalan memasukkan ataupun mengambil golongan-golongan muda ni sudah pun dibuat sebelum ini dalam kabinet-kabinet yang diwarisi daripada sejak Tun Mahathir sendiri. Jadi misalnya Datuk Seri Najib pernah memegang jawatan dalam usia muda, memegang jawatan menteri belia masa itu dalam usia muda. Begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Jadi amalan itu telah diteruskan sebenarnya sehingga pada masa kini. Bukan mewakili golongan muda pada masa kini, tetapi amalan tersebut telah pun dilaksanakan pada sebelumnya. Sebab kita dapati bahawa dalam kabinet itu sendiri komposisinya mesti ada senior dan kemudian ada junior ataupun orang yang muda, untuk sama-sama bekerja dalam satu barisan kabinet bagi memastikan bahawa apa juga polisi yang dibuat itu memberi satu implikasi kepada kedua-dua golongan ini yang mewakili rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi saya percaya bahawa kalau kemasukan golongan-golongan muda dalam kabinet yang baru ini akan memberikan satu implikasi besar kepada pembangunan belia di negara kita, atau golongan muda di negara kita untuk sama-sama berkongsi aspirasi bagaimana nak membangunkan negara menjadi negara maju mengikut aspirasi yang telah ditetapkan oleh rakyat dan juga kerajaan. Kalau ada situasi yang menguji keterampilan ataupun kredibiliti seorang kaliber seorang pemimpin itu, inilah masanya bila mana begitu banyak cabaran datang dalam pelbagai sudut. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini, dan saya pasti kunjungan Doktor juga akan terus ke studio kami untuk membincangkan situasi politik tempatan. Betul, kita dah sampai ke penghujung untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ada banyak lagi perbincangan menarik khususnya mengenai barisan kabinet
Kabinet dan nanti kami akan bawakan kepada anda secara langsung untuk sesi pelantikan ataupun angkat sumpah bagi senator-senator di Dewan Negara, dan petang nanti jangan lupa untuk istiadat angkat sumpah jawatan yang akan diadakan di Istana Melawati Putrajaya. Saya Margaret Kambang Dan Zaliha Khairi Ismail bagi pihak penerbit Irwan Talib dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga minggu anda produktif. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.